الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, mintalah maqam ini dan bercita-citalah untuk mendapatkannya. Jadikan perkara ini sebagai tujuanmu serta tinggalkan kerja mengejar dunia, kerana dunia itu tidak akan mengenyangkanmu. Bahkan semua selain dari Allah Azza wa Jalla tidak akan mengenyangkanmu. Kerjalah dengan Allah. Maka kerja yang semacam ini sajalah yang akan mengenyangkanmu. Jika ini dapat engkau lakukan, engkau akan mendapat kekayaan dunia dan akhirat sekaligus. Wahai orang yang lalai, tolaklah siapa yang datang berhajat kepadamu, dan datangilah siapa yang memintamu. Cintailah siapa yang mencintaimu, dan bekerjalah dengan siapa yang menyuruhmu. Tidakkah engkau pernah dengar firman Allah Ta'ala yang berikut? Hibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai kamu dan kamu pun mencintainya. Al-Ma'idah ayat 54. Dan firman yang lain dalam sebuah hadis qudsi yang bermaksud, dan aku sangat rindu untuk menemui kamu. Allah Ta'ala telah menciptakanmu untuk engkau beribadat kepadanya. Maka janganlah engkau bermain-main pula. Dia mahukan engkau untuk mendampinginya. Maka janganlah engkau bekerja untuk yang lain daripada dia. Jangan engkau mencintainya dan mencintai yang lain sama dengan dia. Hanya jika engkau mencintai yang lain, cinta belas kasihan dan cinta kelembutan itu tidak mengapa. Adapun cinta dengan hati sanubari tidak boleh. Begitu pula dengan cinta batin pun tidak boleh. Cuba lihat Nabi Adam AS. Bila hatinya sibuk dengan cinta syurga dan mahu tinggal kekal dalam syurga, dia lalu dipisahkan di antara Tuhan dengan syurga. Dia telah mengeluarkan Adam dari syurga dengan jalan memakan buah yang terlarang. Kemudian hatinya cinta kepada Siti Hawa. Dia pun dipisahkan di antaranya dengan Hawa sejauh perjalanan 300 tahun. Adam terbuang di Sarandib dan Hawa di Jeddah. Nabi Yaqub AS pula bila hatinya merasa tenang kepada putranya Yusuf AS dan dihampirkan Yusuf pada dirinya, dia dipisahkan di antaranya dengan Yusuf. Nabi kita SAW pula, bila hatinya condong kepada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha semacam kasih, maka berlaku di atas diri Siti Aisyah tuduhan buruk dan berita dusta, sehingga beliau tinggal beberapa lama tiada melihatnya. Oleh itu, hendaklah engkau bekerja dengan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan selain dia. Jangan sekali-kali engkau bermesra dengan selain Allah. Letakkan manusia di luar hatimu. Kosongkan hatimu dari mengingati mereka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang
mendekatkan diri kita kepada Allah bila kita berada pada maqam, pada kedudukan yang dimuliakan oleh Allah di kalangan hamba-Nya. Itu maqam para nabi, maqam para awliya. Apabila Syekh Izz bin Abdus Salam ditanya, apakah boleh seorang yang berdosa kemudian bertaubat berdoa supaya dia mendapat maqam wilayah, yakni maqam kewalian? Maka jawapannya harus. Kerana ia satu maqam untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir menyebut, bila mana kita sempurna, bila mana kita berusaha mengawal seluruh perkara yang menjauhkan kita dari Allah, diri kita, hawa nafsu, syaitan, tabiat kita, maka Allah akan mengangkat kita pada maqam wilayah. Wilayah maknanya kewalian. Maka Syekh Abdul Qadir menyeru dan mengajak kita semua berdoa untuk mencapai maqam ini. Berusaha untuk mencapai maqam ini. Bila kita lihat dari sudut adab berdoa, di sana ada perkara-perkara yang kita tidak boleh doakan. Dan di sana ada perkara-perkara yang kita boleh doakan. Al-Imam Al-Baihaqi sebagai contoh menyatakan, seorang perlu berdoa mengikut kadar dia. Kadar dia. Maka tak boleh dia berdoa supaya dia mampu menghidupkan orang mati, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Isa. Atau berdoa supaya turun hidangan dari langit, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa. Atau dia berdoa supaya dia tak terbakar dalam api seperti Ibrahim. Atau dia berdoa untuk melihat bagaimana dihidupkan kembali orang mati. Atau dia berdoa dengan doa-doa yang menjadi mukjizat para Nabi. Kenapa kadar dia tak sampai itu? Atau juga kata ulama, kalau dia berdoa dengan benda-benda yang disebut al-adatul mustahilah, kebiasaan yang mustahil. Umpama seorang minta, ya Allah saya nak sihat seumur, selalu, jangan sakit apa-apa. Maka ini mustahil. Kerana Allah jadikan dalam ujian dunia itu ada sakit. Atau seorang berdoa, ya Allah aku nak jadi Nabi. Ini benda yang mustahil. Dan ini yang termasuk yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampau. Melampau dalam berdoa. Melampau dalam berdoa itu merujuk kepada beberapa perkara. Yang pertama, perkara-perkara yang mustahil secara adab. Maka kita tak dibenarkan berdoa menyalahi adab dengan Allah Ta'ala. Umpamanya kita nak supaya umur kita ini kembali ke belakang. Saya umur 40, saya nak 30 balik. Doa, tiap malam doa. Maka ini panggil al-adatul mustahilah. Maka kita tak boleh, ini su'ul adab. Buruk adab dengan Allah. Kita doa, ya Allah aku nak muda balik. Nak kembali zaman muda, kalau boleh tahun 60-an, sebelum Jepun. Atau selepas Jepun keluar. Doa. Atau kita berdoa untuk bertemu dengan orang yang dah mati dengan cara hidup. Doa nak jumpa balik hantu wah. Doa tiap malam. Ya Allah aku nak jumpa hantu wah. Dengan maksud biar hantu wah tu datang betul lah. Sebab apa? Nak keris Tamisari tu. Dia mati-matilah keris tu tinggal. Yang berdoa minta benda-benda yang adab mustahil, maka ini su'ul adab. Buruk adabnya dengan Allah. Itu satu yang kita kena tahu. Jangan doa benda yang adabnya mustahil. Umpama kita doa, ya Allah aku ingin dapat anak tanpa isteri. Biar macam Nabi Isa. Tapi ni terbalik, dia nak beranak, lelaki ni. Ya Allah aku nak beranak, kata lelaki ni. Maka ini mustahil. Kerana sunnatullah Tuhan tak jadikan lelaki beranak. Dia pun doa dia nak beranak. Dia mungkin mengandung tapi tak akan beranak. Maksudnya perut dia macam mengandung mungkin. Di doa sebagaimana yang lain di doa, ya Allah biarlah anakku berkata-kata waktu kecilnya. Biar dia lahir tu dia terus speaking bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Ini adat mustahil lah. Satu tak boleh doa.
Yang kedua, tidak boleh doa sesuatu yang di luar kadar level kita. Kita kan masing-masing tahu kadar kita. Umpama orang Melayu kita sebut ukur baju di badan sendiri. Lalu pun kita pun minta doa yang lebih baik, Allah aku nak berjalan atas air. Dah buat apa minta tu? Pada level kita subuh pun tak terkejut. Allah aku nak perkara yang mencairkan adat. Atau kita sebut aku nak karamah. Pada level kita jauh ni. Minta benda macam tu. Maka ini juga su'ul adab dengan Allah. Kerana setiap orang dia bila dia berdoa ikutlah dia punya kadar dirinya. Dia kena tahu dirinya siapa. Macam ginilah tuan-tuan. Kita interview kerja. Lalu kita pun minta jawatan. Awak nak jawatan apa? Saya kalau boleh nak CEO. CEO dia nak. Dia baru kerja. Lulusan SPM. Ni beradab tak beradab? Kalau orang pun tanya, awak nak gaji berapa? Ni awak kalau saya terima kerja, awak nak gaji berapa? Saya kalau boleh nak gaji 40,000 boleh. Yang interview dia, gaji 2,500. Dia yang diinterview ni untuk dapat jawatan bawah pada yang penginterview, dia nak 40,000 kalau boleh. Kalau boleh bonus pun 10 bulan gaji, 400,000. Tapi orang ni agak-agak kita lah. Kalau kita interview dia, kita akan gelak sebab bodohnya dia. Sebab dia minta benda bukan level dia. Tapi kalau dia datang, dia memang bekas CEO. Saya kalau boleh nak gaji 400,000 sebulan. Apa yang menjadikan awak layak? Ni, layak. Saya boleh jual pen yang harga RM1 dengan harga RM10,000. Saya pakar dalam marketing. Saya dulu CMO, bahagian marketing. Misalnya, dia memang boleh. Saya pernah lonjakkan syarikat yang hampir nak bankrupt jadi sekian-sekian. Maka saya nak 400,000. Baik, kalau dia memang level dia macam tu, orang pun tak heran. Jadi bila kita minta sesuatu, pertama kita tak boleh minta benda yang mustahil. Yang kedua, kita tak boleh minta benda yang di luar level kita. Tapi kalau saya ni tuan-tuan, baru dekat dengan Allah, maka saya patut doakan moga Allah Ta'ala menjadikan saya istiqamah dalam agama. Itu tahap saya dan level saya. Mungkin orang yang dah istiqamah, mungkin dia minta yang lebih pada itu. Ya Allah, aku mohon penjagaanmu sebagaimana penjagaanmu pada hamba-hambamu yang terpilih. Minta dijaga. Kalau orang tu memang levelnya tinggi, dia boleh doa. Pernah seorang tabi'in terkenal, namanya Sabit Al-Bunani, rahmatullahi alaih. Atau nama sebenarnya Sabit bin Aslam Al-Bunani. Seorang tabi'in, anak murid pada Anas bin Malik. Dia belajar dengan Anas bin Malik hampir 40 tahun. Dan dia meninggal dunia pada tahun 127 Hijriah. Dia doa, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'atini as-salata fi qabri. Ya Allah, kalau engkau pernah mengizinkan mana-mana orang, kalau engkau izinkan mana-mana orang boleh solat dalam kuburnya, maka izinkan aku solat dalam kubur. Bila beliau wafat, kata muridnya, waktu mereka mengkebumikannya, tiba-tiba mereka melihat bagaimana Sabit Al-Bunani solat dalam kubur. Ini waktu mereka letak penutup kubur, kita kan bila tanam mayat, kita gali lahat dia atau kita gali syak tengah dia, lalu kita pun tutup dengan papan. Kita bukan ambil pasir tu timbus badan mayat, tidak begitu. Dia ada ruang mayat. Dan bila satu papannya terjatuh, mereka tengok kubur tu mula mendalam. Mula nampak luas, seluasnya. Dan mereka tengok Sabit bangun, berdiri dan solat. Lalu mereka tutup cepat-cepat. Kerana ada, bila kita melihat satu rahsia, kita kena tutup. Rahsia paling tertinggi adalah rahsia Allah pada hamba. Kita kena tutup. Dia tak boleh. Orang mesti ambil pemberita-pemberita Facebook, online, tak boleh. Rahsia Allah, maka ditutup. Ada rahsia yang bersifat aib, kena tutup. Ada rahsia berkait dengan benda yang bagus pun kena tutup juga, sebagai satu amanah kita dengan Allah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita dapat mimpi yang baik-baik sungguh-sungguh.
Pemimpin ni amanah. Kita tak boleh cerita sembarangan orang. Kita tak boleh cerita sebab kita nak rasa bangga. Kalau kita cerita je untuk rasa bangga, Allah haramkan lagi mimpi tu daripada kita. Kita tak dapat. Sebab kita tak amanah. Kadang-kadang bila kita dekat dengan ulama atau orang sekian-sekian, banyak kelebihan kita dapat. Tapi kita kena ingat itu amanah. Kita tak boleh cerita kiri kanan. Bila kita cerita kiri kanan, kita disekat untuk mendapatnya lagi. Setiap orang akan diuji dengan amanah. Amanah yang paling berat ialah amanah kemuliaan. Maksudnya bila kita dapat sesuatu kemuliaan, kita tak cerita ke orang, ini sukar. Kerana jiwa manusia mau dipuji itu lebih. Atau kalau orang tu mimpi jumpa Rasulullah, dia tak senang-senang nak cerita pada orang. Dia tak mungkin secara senang-senang. Sebab itu amanah Allah. Kalau dia nampak satu benda yang tertentu, itu amanah Allah. Ada seorang hamba Allah. Dia mendakwa bahawa dia dapat melihat jin-jin dalam situasi dia. Bila dia pergi, dia tengok pokok. Dia kata, Ustaz, pokok ni saya nampak ada baru naik. Tu kat buah itu saya nampak. Dia ni perawat jin. Kemana saya juga berada pada bidang yang sama ketika itu. Saya kata pada dia, apa yang kamu lihat itu ujian Allah pada kamu. Kalau kamu orang amanah, kamu tak akan cerita pada orang. Kerana kalau kamu cerita pada orang, dia akan menakutkan orang. Kamu tak takut, orang takut. Dan ini pula perangai Tok Bomoh. Tok Bomoh pula, dia lain pula. Dia tak nampak, dia kata nampak. Saya tengok belakang awak tu ada jin 3 ekor. Kawan tak sakit pun jadi sakit. Kau takut tak? Tak apa. Saya akan buang 2 ekor, seekor ni minggu depan pun boleh buang. Jadi seekor RM75. 2 ekor 100.5 lah. Dia pandai ke matematik. Subjek yang diluluh Tok Bomoh matematik. Sekat sekolah dulu. Sebab tu dia pandai ke duit. Orang ni tuan-tuan, dia memfitnah orang pesakit. Dia kalau lah seorang tu benar dapat melihat, dia tak akan cerita pada orang. Melainkan dia penipu, atau dia yang akan dicabut kemudian ini secara inti. Jadi saya kata pada dia, sebab dia kata betul dia nampak gini. Dia ustaz. Dia orang dipercayai. Dia orang yang ilmu. Seorang hafiz Quran. Bila dia cakap, tengok. Dan setiap kali cakap macam tu, orang takut lah. Dan saya nasihat dia jangan. Kalau benar kamu dapat tengok. Saya tak kata dia betul, saya tak kata dia salah. Kalau benar awak dapat tengok, itu adalah rahsia yang Allah beri pada awak. Dan awak tak boleh beritahu. Para ulama' dahulu tuan-tuan, sebahagian mereka ada kasyaf. Seperti Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih, kalau dia ni hakim yang dilantik pada zaman Umar Khattab. Dan berkekalan sehingga zaman Muawiyah. Orang alim besar, tabi'in dan sahibul kasyaf. Dia bila tengok orang bersalah, dia dah tahu orang tu salah. Tetapi dia tidak pernah berhukum dengan hukum itu. Sehingga keterangan diberikan, bukti diberikan. Kemudian dijatuhkan hukuman. Kenapa? Sebab proses undang-undang tidak memerlukan pada kasyaf. Kasyaf itu ialah satu bentuk ujian pada orang yang soleh tadi. Apapun bila dalam mahkamah, berdasarkan bukti. Kalau adalah orang yang menggunakan kasyaf, nanti datang orang fasik beri hujah yang sama, saya pun ada kasyaf, saya rasa dia bersalah. Habis rosak sistem undang-undang. Hatta Nabi Muhammad SAW, lagilah baginda tahu. Bila datang, sahabat mengadu, isterinya curang. Lalu Rasulullah SAW memanggil isterinya. Isterinya bersumpah tidak curang. Maka suaminya, Hilal bin Umayyah, menyatakan isteri saya curang, saya nampak dia dengan lelaki. Lalu Rasulullah menyuruh mereka li'an. Yang ini sumpah laknat. Bahawa awak berzina. Pada kali kelima kalau saya bohong, Allah laknat saya. Dan isteri pula berkata, demi Allah saya tak berzina, demi Allah saya tak berzina. Kalau saya bohong, Allah murka pada saya. Lalu keduanya berpisah selepas li'an. Berpisah. Hilal bin Umayyah dengan isteri dia balik, dia pun. Tapi mereka tak boleh duduk sama. Kerana kalau dalam proses li'an, seorang itu akan dipisahkan secara mu'abbad. Dia panggil cerai selama-lamanya. Dia tak boleh rujuk.
Dia tak boleh kahwin. Apa pun buat tak boleh kahwin lah. Dia panggil ini mu'abbadun. Selama-lamanya. Bila dia laknat. Kerana kaedahnya tuan-tuan, bila kita laknat sesuatu, benda tu dah tak boleh guna. Kalau tuan-tuan pernah melaknatkan deraan ke apa, tuan-tuan dah tak boleh guna. Tuan-tuan jual lah. Tidak ada masalah besar. Dan dalilnya banyak. Tapi kita fokus pada Hilal bin Umayyah ini. Bila isteri Hilal berjalan, Nabi tengok dia berjalan, demi Allah, ini cara berjalan orang berzina. Aku tahu. Kalau tidak kena hukum Allah, nescaya aku rejam dia. Jadi kalau tidak kerana dalam asas menghukum, dia kena ikut prosedur ni. Dia tak boleh guna apa yang kita tahu. Sama ada melalui mukjizat, kasyaf atau apa sebagainya. Tak boleh. Kaedahnya menggunakan sistem perundangan. Supaya tidak ada orang fasik mengambil kesempatan. Menggunakan kaedah itu. Akhirnya bila lahir anak, ternyata anak itu tidak menyerupai suaminya, tapi menyerupai lelaki yang dicurang. Tapi Rasul kata, kalau tidak kerana hukum Allah, nescaya aku rejam perempuan ni. Dia memang dicurang ni. Tengok cara berjalan Rasulullah tahu. Kita tuan-tuan, kadang-kadang Allah berilah kita ilmu tertentu. Saya bila tengok muka orang, saya tahu ni kedekut ke pemurah. Ada ilmu tertentu. Wa imma kita belajar, wa imma Allah Ta'ala. Tapi itu tak boleh jadikan kita bercakap sewenang-wenangnya. Sehingga menimbulkan fitnah dan menjadikan orang yang bodoh juga menggunakan benda yang sama untuk memfitnah orang lain. Maka ini amanah Allah. Jadi, bila Sabit Al-Bunani dia doa, ya Allah, kalau ada orang yang engkau izinkan sembahyang dalam kubur, kau izinkan aku. Ini adab dalam berdoa. Sebab Sabit tahu dalam kubur ialah tempat orang dapat nikmat, bukan tempat orang sembahyang. Tapi beliau minta dengan adab, kalau, ya Allah, kalau. Beliau meninggal pada usia 86 tahun. Pada usia yang beliau kata, ya Allah, usia ini tidak mampu lagi aku ibadat. Dia nak puasa, perut dia dah tak mengizinkan. Dia nak solat, dah terlalu tua, umur 86. Dia biasa kiam sepanjang malam. Dia kata, ya Allah, tak guna hidup kalau aku tak boleh ibadat. Kau matikan aku. Pun masih masa ketika mana dia mohon dimatikan oleh Allah, dia juga minta supaya dia dapat solat dalam kubur. Sebab dia bukan solat macam kita solat. Solat itu sudah menjadi suatu qurratu ain, penenang jiwa. Kita solat ini masih lagi dalam peringkat taklif. Kenapa? Perintah Allah, Ustaz. Dia wajib, ni sunat. Kita tasbih, kita wajib sunat. Wajib sunat kita buat. Kita belum rasa cinta untuk solat. Mendapat nilai sebenar solat. Kalau kita mendapat nilai sebenar solat, kita akan banyak solat. Kita akan panjang dalam solat. Kita sentiasa ingin berada dalam solat. Itu maknanya solat bukan lagi taklif. Solat waktu itu ialah keindahan, keseronokan kita. Dan itu yang Rasulullah buat. Sehingga kata Aisyah, jangan ditanya panjangnya solat Rasulullah. Nabi solat 11 rakaat malam. Tapi daripada isyak sampai subuh. Jangan ditanya panjang berdirinya, jangan ditanya panjang rokoknya, jangan ditanya panjang sujudnya. Sehingga satu ketika aku pernah menganggap Rasulullah sudah mati ketika sujud. Dek lamanya. Sehingga aku pegang kaki. Baginda wafat ke apa pegang? Dek lamanya. Ini kerana Rasulullah menyebut dalam hadis, waju'ilat liyas salah qurrata'ain. Kerana solat itu ialah penenang hatiku. Suatu yang kita seronok, kita akan buat lama. Suatu yang masih lagi kita buat kerana hukum, maka kita buat. Tapi lama tu, itu belum sampai masa. Jadi kembali pada doa ni, kita ni ialah kita nak doa jadi wali. Boleh atau tidak? Saya dah sebut tadi, boleh doa jadi wali. Baik, kalau orang tu doa jadi wali dengan maksud dia nak karamah. Atau dia sebut kharqul adah. Dia nak bila dia jadi wali, dia dapat benda-benda mudah. Maka itu ialah suluk adab. Buruk adab dengan Allah. Tapi kalau dia mohon sesuatu, demi menguatkan agama Allah. Ya Allah, aku mohon padamu karamah. Untuk menguatkan dakwah ini. Untuk menjadikan orang percaya pada dakwah. Dia duduk dalam golongan fasih, orang-orang yang suka mencabar, orang yang suka mempelekehkan, orang-orang yang tak guna akal dengan yang sihat. Maka dia doa pada Allah. Bila dia pula dicabar, kalau betul kamu ni orang agama ni boleh tolong kami ni kemarau ni, sila doa biar hujan turun. Ataupun biar mengalir sungai ni dah lama tak mengalir. Biar dia keluar ikut celah-celah batu ni.
Waktu itu dia doa untuk dapat karamah, atau dapat benda ni demi menjaga agama Allah, maka ini boleh. Atau misal kata dia lapar sangat, ya Allah turunkan aku hidangan dari langit. Dia lapar dalam keadaan di tempat-tempat yang memang mustahil makanan sampai. Katakan dia karam di lautan. Lapar ni, masuk 2 hari, 2-3 hari. Saya ingat kawan saya cerita bila bot dipecah di 3 hari tengah laut. Dengan lapar, dengan sejuk 3 hari. Sampai dia trauma dengan laut. Waktu dia sembang saya dah sumpah tak nak ke laut dah. Wallahi tak nak ke laut dah, takut. Dia bot dia pecah. Tapi banyaklah benda-benda ajaib dia cerita. Jadi waktu tu, kalau orang tu berada pada waktu tu lapar, dia berdoa, ya Allah, turunkan aku hidangan dari langit. Dia mohon kerana laparnya sangat. Maka ini harus. Tadi kita sebut kalau seorang minta, ya Allah, turunkan aku hidangan dari langit, sebagaimana kisah Nabi Musa, Nabi Isa. Maka ini suluk adab dengan Allah. Kan dia minta satu benda bukan level dia. Dan satu benda yang dia tak perlu melainkan untuk dia berbangga. Tapi kalau dia minta tadi, saya kata dengan tujuan untuk menjaga agama. Sebab dia pendakwah, nak jaga agama. Atau dia minta memang kadang dia susah sangat. Dia minta duit, orang tu tak bagi, dia susah ni. Duit tak ada 1 sen pun minta. Orang semua tak percaya, orang kata dia menipu. Dia pun malu nak minta berusaha. Dia nak je minta sedekah, itu bukan cara dia, maruah. Dia, ya Allah, engkau turunkan duit dari langit. Sungguh-sungguh dia minta bukan kerana sebab saya katakan dia nak nunjuk, dia nak, bukan. Dia minta, dia bergantung pada Allah, tawakalnya pada Allah. Maka harus dia berdoa macam tu. Mungkin turun hidangan dari langit, mungkin turun duit dari langit, tidak mustahil. Dan ia mungkin termasuk dalam 2 makna. Pertama, karamah, kalau dia memang betul-betul dekat dengan Allah. Yang kedua, ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah ini juga seakan karamah, seakan mukjizat dari sudut suatu benda yang aneh. Tapi ia berlaku bila? Kalau kita baca kitab Tauhid, ma'unah yang berlaku takhlisan lil mu'min, takhlisan li syiddah, melepaskan orang beriman daripada kesukaran yang dahsyat. Maka datang ma'unah. Tapi dia belum dilayak untuk namakan karamah. Kerana karamah dia mengikut orang tu. Tentu orang tu kalau memang dekat sungguh dengan Allah, yang lahir benda ajaib namanya karamah. Kalau orang tu orang mu'min biasa, maka yang lahir itu mungkin ma'unah. Dua-dua ni benda ajaib, tetapi level yang berbeza. Ma'unah untuk orang mukmin, orang beriman macam kita. Manakala karamah untuk para walinya. Apa bezanya? Bezanya orang-orang yang namanya orang beriman macam saya, macam tuan-tuan, kita memang berharap sangat benda ni berlaku. Maka bila dapat, kita gembira. Para wali pula tak. Dia tak mengharap karamah tu berlaku. Dan bila berlaku, dia takut. Kenapa pula bila berlaku takut? Dia bimbang, itu mungkin istidraj. Dia takut. Dia bimbang, itu mungkin istidraj. Kalau itu mereka menyembunyikan segala benda-benda ajaib yang berlaku dalam hidup mereka. Sampai mereka mati, baru orang cerita. Orang macam kita, tuan-tuan, pantang ada benda pelik, kita pun cerita. Saya pernah 1 hari, tiba-tiba datang macam gini ni. Maka itu ma'unah. Dia datang waktu kita suka je. Dia tak mungkin datang waktu kita senang, waktu kita susah, lapar sangat, tiba-tiba kita nampak ada orang hantar makanan, dan saya tak tahu orang ni apa. Tengah laut dia hantar Ustaz makanan, hantar, lepas tu dia lari. Ni bukan orang ni mungkin. Ya, kalau orang dah selamatkan kita sekalian laut, dia hantar makanan je, dia pun lari pasal. Atau dalam situasi tertentu, maka ini ma'unah. Macam mana kita nak kenal ma'unah? Perasaan kita waktu kita terima, keadaan kita waktu kita minta. Adapun keadaan kita memang susah sangat. Adapun selepas itu gembira sangat kita dengan benda itu, maka itu ma'unah. Adapun karamah, para wali bila berlaku benda ni, dia tak gembira. Dia takut. Apa pun berlaku pada dia, dia tak teruja lah kalau berlaku benda-benda ajaib di hadapan dia. Bahkan ketakutannya makin. Sebab bila dia sampai satu level, dia paling takut Allah ambil balik. Sebab itu mereka mengunci mulut dan menceritakan perkara ajaib yang berlaku pada mereka. Melainkan diceritakan oleh anak murid mereka. Melainkan diceritakan selepas mati mereka. Bahkan sampai peringkat pernah seorang ulama berkata, maukah kau rahsiakan sesuatu? Ketika mereka berjalan, air tak ada untuk berwuduk. Dah lama mereka berjalan, tak ada air. Lalu ulama ini berkata, apa dia tengok tak ada orang melainkan ni anak murid dia. Maukah kamu
berjanji dengan aku sesuatu. Dia nak berjanji kamu tak akan beritahu benda ni selagi mana kamu hidup. Maka dia kata, ya. Maka dia hentak bumi, maka keluar air. Dan mereka pun berwuduk dan minum. Dan kata orang lain, ingat, janji kamu jangan beritahu. Maka beliau tidak memberitahunya sehinggalah beliau wafat. Ini berlaku pada seorang tabi'in yang terkenal. Dan cerita ini banyak. Tapi saya katakan kecenderungan mereka, bila zahir segala keajaiban, mereka tak akan cerita. Semudahnya. Sebagaimana kita tak semunahnya cerita keaiban kita. Sebagaimana kata Rabi'atul Adawiyah, mereka ini menyembunyikan kebaikan sebagaimana kamu menyembunyikan kejahatan. Orang, tuan-tuan, bila sampai peringkat wilayah wali, dia cenderung untuk sembunyi kebaikannya. Dia cenderung. Sebagaimana kita ni, bila kita dah sampai reputasi tertentu, kita cenderung menutup keaiban kita. Jangan sampai orang tahu kita ni tak romantik dengan bini kita. Jangan sampai orang tahu kita ni kedekut. Jangan sampai orang tahu. Sebab, yelah, kita dah sampai reputasi yang baik. Jadi kalau kita balik semula pada perbincangan kita, harus seorang berdoa untuk menjadi wali secara umum. Tanpa melihat pada karamah-karamah wali dengan maksud orang yang dekat dengan Allah. Kemudian seorang kalau minta benda-benda yang bersifat kharqul adah, yakni benda ajaib, lihat pada tujuan dia. Kalau tujuannya menjaga agama, menguatkan agama, atau dia dah keadaan yang memang sukar dan susah, maka harus dibenarkan. Dan hati-hati, tuan-tuan, bila kita meminta, pertama, jangan minta benda yang mustahil. Umpama kita minta, ya Allah jadikan aku Nabi. Itu mustahil, mana boleh jadi Nabi. Yang kedua, jangan minta benda yang mustahil secara adat. Tadi secara syarak. Adat seperti nak balik semula tahun 60-an, 70-an. Itu tidak beradab dengan Allah. Kerana sunnatullah yang lepas-lepas. Kita nak, atau kalau boleh mak kita hidup balik. Ya Allah, mak aku dah meninggal. Dan aku dah mengaji tinggi, boleh tak hidup balik mak sehingga kami sempat 3-4 tahun. Mak kita mati muda, kita waktu kita masih muda. Kita nak, maka ini mustahil adatan. Sebagaimana Rasulullah menghidupkan mak ayah dia, maka itu karamah, itu mukjizat bagi Rasulullah. Hadis Rasulullah menghidupkan kedua ibu bapanya untuk beriman dengannya. Walaupun kita katakan ada perbahasan yang panjang, namun Imam Al-Qurtubi sebagai contoh, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mentashihkan hadis ini yang kita pernah bincang secara panjang lebar. Tapi itu Rasulullah diberikan sebagai satu bentuk mukjizat. Dan kita tak bercakap bukan-bukan tentang ayah dan ibu Rasulullah. Sebab itu bila bercakap tentang ayah dan ibu Rasulullah, diam. Dan bercakap sesuatu yang mungkin memberi maksud penghinaan pada kedua ibu bapa baginda sallallahu alaihi wasallam, diam je. Kita tak cakap apa-apa. Bahkan setengah cenderung untuk berkata keduanya beriman kepada Allah. Dihidupkan kembali. Akan adab kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita tak minta benda-benda yang saya kata secara syarak mustahil, secara adat mustahil. Dan yang ketiga, kita tak minta sesuatu yang di luar level kita. Kita tahu level kita. Macam saya dah kata, bagi contoh orang interview tadi. Kalau dia interview, dia letak level dia melampau, maka dia tidak akan dapat pangkat itu. Jadi kita nak doa, minta benda-benda yang sesuai dengan kita. Yang pertama kita doa, biar Allah ampun dosa kita. Yang kedua kita doa, biar Allah Ta'ala jadikan kita sentiasa suka benda buat, suka melakukan perkara yang baik. Yang ketiga kita doa supaya Allah jadikan kita benci untuk melakukan perkara yang jahat. Yang keempat kita doa supaya Allah berikan kita istiqamah dalam agama. Yang kelima kita doa biar Allah jadikan kita sentiasa beri manfaat pada manusia. Dan yang keenam kita doa supaya kita husnul khatimah. Ini basic doa kita sebagai orang biasa, orang beriman. Kita doa Allah ampun dosa kita. Kita doa supaya Allah Ta'ala jadikan kita cinta untuk buat baik. Kita doa supaya kita benci untuk buat jahat. Sebut je benda jahat kita, even dengar pun tak nak. Apatah lagi nak buat. Zina ke, rasuah ke, judi ke, apa je benda muka, ya Allah jadikan aku sebenci-benci benda ni. Biar macam benci kita sebagai benci kita pada babi. Tak nak, haram. Dengar je restoran tu ada babi, no, kita takkan pergi. Tahu je benda ni haram, saya takkan pergi. Ada je karaoke ke apa, saya tak nak pergi. Dan kita minta yang keempat, istiqamah. Ya Allah, biar semua benda tu
saya istiqamah. Dan yang kelima, kita doa, biar kita hidup beri manfaat pada orang lain. Kita tidak mahu menumpan manfaat orang lain. Saya nak beri manfaat. Saya nak jadi tangan di atas. Allahumma ja'alni minal yadil ulia. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang tangan di atas. Kita nak memberi. Kalau kita dengan isteri, saya nak jadi suami yang banyak beri manfaat pada isteri saya. Bukan saya banyak beri manfaat daripada dia. Kalau orang tu isteri, dia nak jadi isteri yang banyak beri manfaat pada suami. Bukan dia yang ambil manfaat pada suami. Kalau dia anak, saya nak menjadi anak yang paling banyak beri manfaat pada ayah dan ibu saya. Bukan mak ayah saya yang banyak beri manfaat pada saya. Kita berlomba. Sebab itu tuan-tuan, pasangan yang hebat dalam rumah tangga ialah pasangan mana yang lebih banyak ingin memberi manfaat dia. Pasangan yang paling kantoi sekali, masing-masing ingin mendapat manfaat. Si suami tunggu isteri dia. Duit EPF isteri dia, duit pencen isteri dia, duit gaji. Semua dia nak. Duit pusaka bini dia. Teruk. Si isteri pun sama, minta duit gaji suami dia, duit allowance suami dia, duit pusaka suami dia, duit simpanan, duit EPF, duit insurans. Semua dia nak. Kata ini bukan pasangan yang hebat. Pasangan yang hebat ialah masing-masing cuba beri manfaat. Jadi kalau boleh, saya belanja awak jangan belanja saya. Saya nak beri manfaat. Kalau boleh awak rehat, biar saya tolong buat kerja awak. Kalau kita sentiasa berlomba macam tu, sebenarnya kita sebut bahawa rumah tangga ni ujian Allah pada kita. Dan bila ujian Allah, Allah nak tengok siapa yang paling baik. Sebab itu Nabi kata apa? Khairukum li ahli. Orang paling baik yang paling baik dengan isterinya. Jangan sampai isteri kita lebih baik pada kita. No. Kalau tuan-tuan benar-benar pemimpin, tuan-tuan kena jadi lebih baik pada isteri tuan-tuan. Dan isteri pula kalau nampak suami dia tak baik, maka jangan gunakan itu alasan untuk dia tak buat baik. Kenapa? Allah juga sedang uji kita. Nak jadi isteri lebih baik pada suami kita. Maka jadilah Asyah isteri kepada Firaun. Lebih baik pada Firaun. Kita sebenarnya bukan memberi alasan untuk sama perangai macam dia. Tapi kita bersaing untuk menjadi perangai lebih baik pada dia. Ustaz, suami saya dia suruh saya jadi Khadijah. Dia tu macam Abu Lahab. Itu saya tak nak tu. Maka kita tak nak, kita nak jadi bini Abu Lahab ke? Ummu Jamilah. Sama. Patut pun rumah tangga sesuai Abu Lahab dengan bini Abu Lahab. Tuan-tuan, kalau lah suami saya perangai macam Abu Lahab, katakan, saya tak akan berperangai macam isteri Abu Lahab. Saya akan berperangai macam Khadijah. Kalaulah sekiranya isteri saya tak macam Khadijah, misalnya, perangai dia, saya tak mungkin menjadi orang yang sama macam dia. Saya nak jadi seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan peduli kalau kerana pasangan kita buruk, lalu kita nak perangai buruk. Ini ujian Allah pada kita. Jadilah yang terbaik. Kalau ayah kita pula macam Firaun, takkanlah kita nak jadi anak Firaun. Ayah saya teruk, Ustaz, begitu, begini. Tak. Awak jangan jadi teruk macam dia. Awak dah tahu beratnya teruk ni. Awak pun benci teruk. Kenapa awak reda untuk awak jadi teruk juga? Awak jadilah seperti Musa yang menasihati Firaun dengan baik. Kerana Allah Ta'ala sebut, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Hei Musa, hei Harun, cakap elok-elok pada Firaun. Moga-moga dia berfikir, moga-moga dia takutkan Allah. Kalau ada orang kata lah, tak adalah sampai ayah kita macam Firaun, saya beri satu bentuk analogi, satu bentuk kiasan. Kalau tak berlaku macam tu, saya yakin tak ada ayah kita macam Firaun. Ada iras-iras tu adalah sikit-sikit, mungkin setengah orang. Ayah kita baik. Kalau ayah kita macam Firaun, maka jadilah kita Musa. Jadilah kita seperti Harun. Kalau lah pasangannya macam dia kata, Ustaz, macam Abu Lahab, suami saya nak sembahyang sunat, tak boleh. Saya nak pergi masjid, tak boleh. Kuliah, tak boleh. Semua benda baik, tak boleh. Persis macam Abu Lahab. Padahal bukan orang lain, saudara saya ni. Misalnya, baik, kalau dia macam Abu Lahab, kamu jangan jadi isteri Abu Lahab. Sama perangai juga. Duk marah, duk maki suami. Sama lah kita. Maka kita nak jadi lebih baik. Maka itu cara kita. Jadi tuan-tuan, bila saya sebut, yang kita nak doakan ialah biar kita benci maksiat. Dan kita nak jadi orang paling beri manfaat. Dan yang ke-16 kali, minta husnul khatimah. Mati baik. Jadi doa untuk Allah ampun dosa.
doa untuk kita suka buat baik, doa untuk kita benci pada maksiat, doa supaya kita istiqamah, doa supaya kita banyak beri manfaat pada orang lain, dan doa supaya kita husnul khatimah. Ini basic doa bagi orang macam saya dan orang macam tuan-tuan. Tapi bila orang itu berada pada level yang lebih baik, maka datanglah doa-doa yang sesuai dengan keadaan dirinya. Namun apa pun tuan-tuan, doa untuk menjadi wali bukan dengan maksud karamah-karamah itu. Yang maksudnya ialah untuk dekat dengan Allah, maka ini dituntut. Dan mencapai makam itu amat dituntut. Ya Allah, berilah sampai makam itu sebelum aku meninggal dunia. Mencapai makam kekasihmu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjelaskan, untuk kita mendapat makam ini, asas yang penting ialah jangan kejar dunia. Jangan cinta dunia. Jangan ingat dunia. Kerana semuanya ini tak akan mengenyangkan kita. Semuanya ini tidak akan memuaskan kita. Semuanya ini tidak mengembirakan kita. Jangan kita datang berhajat. Jangan kita pergi, atau bila Syekh menyebut, tolak siapa yang datang berhajat kepadamu, datang pada siapa yang memintamu. Maksudnya orang-orang yang nak mengampu kita, tolak dia. Tapi orang-orang yang benar-benar perlukan pertolongan, datangi dia. Bukan di antara kemuliaan yang Allah beri pada kita, kita mendatangi seorang yang meminta kita sebelum dia mengeluarkan suara memintanya pada kita. Kita dah tahu fulan bin fulan dia susah, mak dia masuk hospital. Tahu satu hari nanti dia akan mesti minta ni, dia akan mesej lah. Sebelum dia buka mulut, sebelum dia tekan mesej, kita dulu beri. Maka ini orang-orang yang khusus yang Allah Ta'ala pilih. Bahkan mereka ini setengah ulama menyatakan di antara tanda kewalian itu, mereka memberi sebelum orang yang meminta mengeluarkan suaranya. Itu di antara tanda karamah dia dan di antara tanda kewalian dia. Sebab itu tuan-tuan, kita ni, kita tak naklah latih jauh-jauh, yang dekat-dekat. Kalau boleh kita ni ada kerabat-kerabat, silaturahim, kita pun kenal dia. Kita dah tahu income berapa, gaji tahu, anak berapa. Belum dia buka mulut dia susah, kita bagi dulu. Tengok buka sekolah, kita tahu ni mesti nak pakai duit banyak, kita ulur dulu. Tengok anak dia nak masuk college, nak masuk universiti, kita tahu dia tak akan mampu ni. Mau dia gadai benda tu gadai. Belum dia buka mulut, kita dah bagi. Supaya maruah dia kita jaga. Kan di antara sifat para wali Allah juga ialah dia menutup keaiban orang. Sebab itu Allah tutup keaiban dia. Antara tutup keaiban orang ialah tutup mulut dia, jangan bagi dia meminta. Kerana ia memalukan dia. Maka saya beri sebelum buka mulut dia. Tentang saya mungkin tak boleh buat dengan orang jauh-jauh, keterbatasan maklumat. Tapi saya boleh buat dengan orang dekat dengan saya. Dekat. Kadang-kadang kita tengok isteri kita ada hajat dia ni. Dia nak cakap, kita suami boleh tahan bengkeng ni. Nak cakap, nak beli. Dia pun tengok kawan-kawan dia beli. Dia pun nak beli jugalah. Nak beli apa? Beli vacuum je, bukan apa. Kita juga yang buat sampah. Yang buat sampah banyak-banyak kita. Nak belilah vacuum ringan-ringan sikit, tak nak yang berat-berat. Nak beli vacuum yang tak ada tali, jenis cordless ni. Yang ada tali susah bergerak. Biar ringan tapi paut, tapi mahal. Dia pun terpaksa menabung. Duit nafkah bagi. Menabung. Nak beli pada benda yang bukan untuk dia, untuk rumah. Tak, kalau suami yang baik tak sempat bini buka mulut. Bini jeling dia dah tahu lah. Orang nak yang ambil. Bagi ambil dua je bagi awak. Dua cara dipikir. Ingat satu. Artinya, bila orang tu tuan-tuan memang Allah pilih dia jadi orang terbaik. Dia akan memenuhi hajat saudaranya, bukan orang terdekat dengannya sebelum orang tu buka mulut. Sebab tu orang ni akan jadi lebih sayang pada dia berbanding dia buka mulut dulu. Jadi kalau saya katakan saya kenal, tuan-tuan kenal abang ipar, adik ipar, anak saudara, tuan-tuan kenal abang, adik, kakak yang duduk kat kampung, yang berpeseng sangat dengan PKP, dengan itu. Kita tahu ni susah ni. Terdengar pula anak dia nak kahwin, mesti nak modal, tak apa ambil 1,000, ambil 2,000 bagi. Ini akhlak yang hebat. Yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Datangi orang yang meminta. Kerana bila orang minta datang pada kamu, dia malu. Malu tuan-tuan. Kena pula orang-orang yang kita tahu dia jaga maruah, dia tak senang-senang minta dengan orang. Bagi dia tahu dia ada hajat, kita cepat-cepat pergi kat dia. Selesaikan hak dia. Apa dia nak? Kita tengok, dah tahu apa keperluan dia. Ini orang-orang yang saya katakan antara tanda-tanda kewalian dia. Dan tanda-tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia.
Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, cintalah yang nak mencintaimu. Jangan cinta yang tak mungkin mencintaimu sebagaimana kamu cintainya. Cintilah Allah. Tuan-tuan, kita kalau bijak, kenapa kita nak cinta pada orang yang tak mungkin beri cinta sama dengan kita? Apatah lagi dia mungkin benci kita. Macam umpama pepatah Melayu kita kata, lebih sudu dari kuah. Kuah sikit je sudu, 100 sudu. Nak senduk apa, nak sudukan apa. Saya sayang dia banyak, tapi dia beri saya sikit je. Kenapa saya tak sayang pada yang akan beri saya lebih banyak daripada apa yang saya sayang? Allah. Allah menyayangi kita. Bayangkan kalau kita buat satu amalan digandakan 10 kali ganda, bukan sampai 700 kali ganda. Bank tu nampak macam sayang kita, bank tu. Tapi dia tak sayang sangat. Kita datang nak melabur, sayang. Bagus-bagus je datang ni melabur, bagus ni. Nampak macam sayang, dia pun angkat air mineral je, air mineral. Kita nampak macam sayang saya. Tentang sayang dia ada makna tu. Sayang dia. Yalah bagian-bagian servis, customer service ni baik. Dia baguslah dia buat benda tu. Kita tak kata tak bagus. Tapi kita nak relate dengan pengajian tasawuf kita. Orang ni sayang, dia bagi kita sikit je. Kira apa yang kita beri pada dia? Yang kita beri. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan. Dia beli beg mahal lah. Saya dengar tu mahal lah. Mungkin bagi dia murah. Saya tanya berapa beli beg tu. Dia kata adalah 12,000 saat saya beli. 12,000. Okay. Sebab saya tak pernah beli beg. Tak pernah. Maksudnya beg-beg duit tak pernah beli. Orang bagi semua. Orang bagi. Cari yang murah-murah je. Sebab kita memang beg tu mahal daripada duit kita kat dalam tu. Kita pun tengok label kita juga. Si hamba Allah ni dia beli beg mahal. Dia pun cerita kat saya beli beg mahal. Tapi saya nak marah. Saya kata nak marah sebab apa? Kita bila beli beg Ustaz, dia orang apa namanya layang kita, bagus ni, bla 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 bla, sampai kita bayar duit. Lepas tu beg tu rosak. Saya pun pergi balik nak baiki. Masa tu saya tengok layanan mula kurang, slow sikit. Ini service after sale ni ramai kantoi. Orang beli kereta ke, beli apa, nama yang mahal, mula-mula nak beli, dia datang rumah macam nak sujud kita. Lepas tu peduli masalah apa dia pun tak layan. Saat start hari tu saya takkan beli lagi beg. Saya mula hari ni saya nak beli beg pakai buang je Ustaz. Yang dia ni 3-4 lepas tu buang. Agak-agak rosak buang tu pun senang, saya tak fikir banyak-banyak. Tapi itu cerita manusia boleh sayang kita, ada makna lah tu. Bukan kita buat sangka buruk. Cuma bila kita nilai balik, siapakah yang benar-benar sayang pada kita? Allah. Nabi SAW kata apa? Dalam satu peperangan, itu peperangan Hunain. Bila berlaku peperangan Hunain, satu peperangan di mana semua yang ditawan itu dimerdekakan. Tidak dijadikan hamba. Sebab dalam peperangan Hunain yang terlibat, tadi semua memeluk Islam. Dan salah satu yang terlibat ialah kabilah yang pernah menyusukan Rasulullah. Kabilah Bani Sa'ad. Yang terlibatnya ialah keluarga susuan Rasulullah. Antaranya Syaimah radhiyallahu ta'ala anha, yang akhirnya memeluk Islam dan memberi syafaat untuk kaumnya. Maka Rasulullah menyuruh semua para sahabat bebaskan mereka semua, tanpa dijadikan hamba. Kerana mereka Islam, maka sebagai satu kemuliaan mereka dibebaskan. Maka salah seorang perempuan tercari-cari. Nabi kata, cari apa? Aku cari anak aku. Baik dalam perang terpisah anak dengan mak. Anaknya masih kecil, masih menyusu cari. Dan kadang resah, sedih, cari-cari. Rasulullah suruh pada sahabat tolong cari sekali. Sebab tengah perang memang tu. Jangan kata perang. Kita kalau pergi jualan murah pun anak hilang. Jualan murah anak hilang. Jadi satu pasar raya tu kena cari anak dia. Jadi bila cari-cari jumpa. Bila jumpa terus didakap, menunjukkan sayang, disusuinya. Lalu kata Rasulullah, tengok. Nabi gunakan IBM ni, alat bantu ngajar ni. Kalau orang jadi cikgu lah. Tengok perempuan itu. Apakah kamu nyangka dia akan buang anak ni dalam api? Sebab tak, dia sayang. Allahu arhamu li'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayangkan hambanya berbanding wanita itu sayang anak dia. Tentang kalau kita tahu Allah sayang kita. Kerana Allah tak pernah tinggalkan kita. Orang tinggalkan kita. Tuan-tuan sakit, semua tinggal kita, dengan bini-bini tinggal kita. Walaupun alasannya macam-macam.
Mungkin alasannya memang doktor tak bagi masuk. Ni zaman PKP, mana boleh tunggu. Nak tunggu boleh kena swab. Lepas tu duduk jangan keluar-keluar. Kalau keluar kena swab lagi. Kembang hidung kita tuan-tuan. Jadi realiti kita pun duduk seorang kat hospital. Siapa yang tidak pernah berpisah dengan kita? Allah. Siapa yang tak pernah jemu kita berkata-kata? Allah. Siapa yang tak pernah jemu kita meminta? Allah. Siapa yang tidak pernah memutuskan segala kurniaan nikmat pada kita? Allah. Siapa yang dengannya kita tenang mengadu? Allah. Tuan-tuan, Allah sentiasa bersama kita. Allah sayang kita. Oleh sebab itu kita nak letakkan kecintaan sepenuh pada Allah. Lihat bagaimana Allah menegur hamba-hamba yang Allah sayang. Bila mereka menyayangi benda-benda itu sehingga mengurangkan sayang mereka pada Allah. Syekh Abdul Qadir kata, kita kalau sayang kerana rahmat, kesian, itu dibenarkan. Yang tak dibenarkan sayang di lubuk hati. Memanglah kita tengok anak-anak kita sayang. Atas kerana apa? Kasih belas. Syafaqah. Kita tengok isteri, tengok suami kita sayang. Tapi ingat, jangan sayang itu sampai masuk dalam hati sanubari. Jangan, kerana mereka akan mati, mereka akan hilang, mereka akan berubah rasa. Kalau sampai kat sini, kita akan binasa. Maka yang dalam satu sanubari kita, dalam yang batin itu, kita cuma sayang Allah. Maksudnya, kalau isteri kita buat salah, kita akan tegur dia. Kalau anak-anak kita tak salat, kita akan tegurnya. Sebab sayang Allah mengatasi sayang pada dia. Bukan kerana saya sayang, saya pun tak nak tegur. Itu bahaya. Maka lihat para Nabi Allah Ta'ala uji mereka. Adam AS bila dia seronok tengok syurga. Dia pun dah tahu bahawa Allah akan turunkan dia dari syurga. Sebab dia dicipta untuk jadi khalifah atas muka bumi. Tapi dia seronok dia tengok syurga, maka dia mula sayang. Datang Iblis tengok kelemahan Adam. Lalu kata Iblis, maukah aku tunjukkan satu pokok? Kalau kamu makan, kamu kekal dalam syurga. Ini disebut syajaratul khuldi. Pokok yang boleh kekal dalam syurga. Sifat dia. Atau kamu akan jadi malaikat. Bila malaikat, dia tak akan duduk lagi kat bumi, duduknya kat langit. Maka Adam melihat benda tu baiklah. Tuan-tuan, yang masuk syurga ni kan orang baik-baik. Kekal dalam syurga satu nikmat. Jadi malaikat pun baik. Tetapi Allah nak beritahu, matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Walau matlamatnya bagus, caranya salah maka tak boleh. Kita kena sabar. Saya nak sedekah ke orang, baguslah. Tapi tak boleh saya merompak harta orang. Habis tak tidak lambatlah saya nak bersedekah. Nak tunggu saya untung bisnes tak lambat. Maka cara cepat rompak. Lepas rompak, saya pun sedekah. Tak boleh. Allah tak ajar kita buat begitu. Saat saya nak cegah kemungkaran, dia duk jual arak. Lambat saya bakar je kedai arak. Tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Adam AS bila dia melihat tak salah cara tu. Sebab dia nak tuju matlamat yang baik jadi malaikat. Allah dah ingatkan jangan makan buah tu. Jangan dekat pokok tu. Apatah lagi makan. Adam merasakan bahawa tak salah sebab dia memilih untuk kekal dalam syurga. Apa salahnya? Mana ada orang duduk dalam syurga ni orang jahat? Dia memilih untuk jadi malaikat. Bila dia ada kecenderungan itu, sehingga lupa pada apa yang Allah nak tugaskan dia khalifah atas muka bumi. Sebab itu sahabat, kadang-kadang mereka nak mati syahid tu kuat. Ali bin Abi Thalib nak mati syahid. Tapi Rasulullah tak izinkan. Rasulullah tak izin Ali pergi perang. Ali rasa macam sedih. Dia pahlawan, pendekar. Rasulullah suruh Sayyidina Ali jaga Madinah. Jaga Madinah. Sebab Rasulullah nak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang semua sahabat keluar. Yang tak keluar orang munafik. Kanak-kanak. Dan juga orang tua, orang sakit. Dan sahabat yang satu-satunya yang dibenarkan oleh Rasulullah jangan pergi perang ialah Ali bin Abi Thalib. Bahkan tak dibenarkan pergi perang. Ali kecewa, ya Rasulullah, engkau nak biarkan aku bersama dengan golongan penakut dan munafik ini? Aku pahlawan. Kata Rasulullah, Ali, tidakkah kamu suka kedudukan kamu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Sebab Ali ni penting berada di Madinah untuk pantau geng-geng munafik ini. Munafik ini digerung oleh Sayyidina Ali. Dia gerung. Kerana hubung kerabat Rasulullah dengan Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kerana
dekatnya Ali dengan berkahwin dengan anaknya, maksudnya maklumat tu akan sampai pada Rasulullah kalau munafik buat bukan-bukan. Sebab dia dekat dengan Rasulullah. Orang kepercayaan Rasulullah SAW. Dan Ali ni pula orang gagah. Setakat 10-1 menang lagi. Orang gagah. Bukan calon-calon orang. Bayangkan tongkat dia saja, ramai mana orang ambil manfaat. Tongkat Ali. Itu belum. Belum cerita tentang Sayyidina Ali. Yang diriwayatkan dalam Tarikh Khulafa, beliau mengangkat pintu yang boleh diangkat oleh 40 orang dalam peristiwa peperangan Khaybar. Ini disebut oleh Imam Suyuti rahmatullahi alaih. 40 orang boleh angkat, dia angkat seorang. Ini gagah lain macam. Maka Rasulullah tinggalkan Ali. Ali terasa. Tapi demikian, perintah Allah ni ada peraturan. Kena ikut peraturan. Kalau orang cakap, saya nak pergi mati syahid juga, pergi. Dia tak akan mati syahid. Dia mati dan akan dimurkai oleh Allah. Sebab tak ikut perintah Rasulullah. Maka Adam AS, dia nak jadi malaikat. Tapi cara buat itu tak boleh. Kerana itu Allah turunkan dia. Turunkan dia. Dan Adam memulakan hidupnya dengan memohon ampun. Cuma kita tahu sepakat pada ahli sunnah wal jamaah, para Nabi tidak berdosa. Kesalahan mereka itu ialah kesalahan yang tidak melibatkan dosa. Tidak melibatkan dosa. Dia kesalahan yang tak dicatat dosa. Namun mereka mohon ampun sebagai adab tinggi mereka. Yang kedua, bila kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Yaqub. Bila dia sayang sangat Yusuf, Allah pisahkan dia dan dia tidak dapat melihat Yusuf membesar depan mata dia. Contoh, kita naklah tengok anak kecil ni besar depan mata kita. Sayang. Siapa tak sayang anak kecil? Anak kita umur 2-3 tahun, bertatih, bercakap, pelak, ikut kita. Oh, suka. Ni tuan-tuan, kita rindu nak balik cepat, nak tengok anak. Atuk dia pun rindu. Semua orang rindu tengok celoteh dia. Dia tak buat kelakar pun, kita tengok, kita ketawa. Seronok tengok dia. Tetapi Allah Ta'ala tak benarkan Yaqub melihat anaknya membesar depan mata dia. Dekkan dia mula sayang sehingga menjejaskan dia dengan Allah. Walau tak banyak, sikit ditegur oleh Allah. Akhirnya apa berlaku pada Yusuf? Bukan sekadar terpisah, dia dengar berita yang tidak elok tentang Yusuf. Bila saudara maranya ambil abang-abangnya, campur dalam perigi, kemudian bayangkan dalam penjara, jumpa-jumpa dah besar. Tentang bayangkan perasaan seorang ayah, jumpa dah besar. Kita nikmat tengok anak-anak, kita menikmati pembesaran dia tu. Tiba-tiba tengok dah besar. Kita miss momen, kita katakan momen yang paling indah dalam kehidupan anak-anak kita. Tapi demikian Allah uji Yaqub. Berat ujian. Menangis Nabi Yaqub sampai buta matanya. Wa biyaddat ainah, putih matanya, jadi buta. Sedih. Namun sedih Nabi Yaqub, sebagai kata Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku cuma mengadu kesedihanku, kedukacitaanku kepada Allah, tidak pada makhluk. Dan demikian juga berlaku pada Rasulullah. Waktu Nabi menyatakan isteri yang paling kusayang Aisyah, maka Allah menegur Rasulullah secara cukup halus. Bila Aisyah terjebak dengan fitnah munafikin, menduduhnya berzina, menyebabkan Rasulullah tidak mendekati Aisyah dalam satu tempoh yang panjang sehingga turun wahyu. Dalam kaedah Islam, kalau seorang perempuan itu katakan dirogol atau sebagainya, maka suaminya tidak boleh mendekati dia sehingga dia istibrak, yakni sehingga dia haid, pembersihan. Sebab bimbang-bimbang benih tadi sudah pun menyebabkan dia mengandung. Misalnya, ini istibrak, proses istibrak. Maka suami tidak menggaulinya. Allah Ta'ala melainkan isteri dia dah menopause ke apa, itu tidak. Ini kalau isterinya dalam keadaan yang baik. Bila dia ditubuhi misalnya, maka dia memang takut dia mengandung hasil daripada benih haram tadi, maka dia kena jarakkan dulu sementara. Supaya jelas ini anak siapa. Jadi Rasulullah SAW tidak mendekati Aisyah sehingga turun wahyu. Maka turun wahyu membersihkan Aisyah. Dan siapa yang masih terus berkata Aisyah melakukan perkara tersebut, maka dia kafir. Kenapa? Al-Quran dah membersihkan. Ia satu pembersihan paling tertinggi dalam dunia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibersihkan oleh wahyu Allah. Bahawa wanita yang bersih.
yang tidak melakukannya. Ini tahmana fitnah. Dan tujuan hikmahnya ialah untuk mengenal ramai orang munafikin. Dan ramai orang lemah iman yang bawa berita-berita viral yang tidak sah. Supaya mereka tak lagi dipercayai kata-kata mereka. Sebab asalnya tuan-tuan, bila orang tu pernah menipu, kita dah tak percaya dia. Jadi Facebook dia pun kita tak nak dengar sebab dia pernah nipu. Begitu yang berlaku pada munafikin dan orang-orang yang lemah iman. Dia terpengaruh dengan viral palsu. Ada hikmah. Namun ini teguran Allah pada Nabi SAW. Bukan selamanya Allah akan menegur orang-orang yang Allah sayang. Sebab itu perhatikan dalam hidup kita, kalau ada sesuatu, itu mungkin teguran Allah pada kita. Mungkin kita terlalu banyak masa bermain, akhirnya dengan sebab kita main patah kaki. Supaya kita kembali rujuk masa kita dengan Allah. Mungkin kerana kita terlalu mengharapkan orang, akhirnya orang tu jadi musuh kita. Supaya kita tidak mengharapkan pada orang. Mungkin kita terlalu bertawakal pada jawatan kita, akhirnya kita terpecat dari jawatan. Benda-benda ini tuan-tuan kita kena alert apa yang berlaku. Kerana setiap ujian Allah, Allah suruh kita fikir. Bukan Allah suruh kita tuding jari, ataupun Allah suruh kita beri alasan. Tapi fikir ada kesalahan kita dan baiki kembali. Orang belajar daripada kesalahannya dengan menghubungkan diri dengan Allah, maka Allah tunjukkan dia jalan yang lebih cemerlang, lebih baik daripada apa yang menimpa dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.